PRU15 telah pun berakhir. Penatkah beratur membuang undi? Mungkin tidak sepenat pemimpin-pemimpin yang sedang berunding untuk menubuhkan kerajaan ini. Selama 2 hari ini, banyak drama-drama politik yang kita lihat lebih dramatik daripada drama sinetron di TV. Ahli politik yang dahulunya lawan, sekarang menjadi kawan. Ini buat rakyat jadi sawan. Mungkin ramai yang tidak tahu apa yang berlaku selama 2 hari. Jangan risau, saya jelaskan kepada anda semua. Tapi sebelum saya huraikan dengan lebih dalam lagi, pertama sekali kita kena faham 2 konsep ini. Satu, jumlah kerusi yang dimenangi oleh parti-parti, dan yang kedua ialah kerusi majoriti. Konteks 1, keputusan PRU15. Pakatan Harapan PH memenangi 82 kerusi, diikuti dengan Perikatan Nasional PN 73 kerusi, Barisan Nasional BN dengan 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak GPS dengan 23 kerusi, Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan 6 kerusi, Warisan dengan 3 kerusi, Parti Bangsa Malaysia 1 kerusi, dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM masing-masing dengan 1 kerusi dan 2 calon bebas dengan 2 kerusi. Konteks 2. PRU belum ada pemenang dan majoriti 112. Kita kena faham konsep kerusi majoriti 112. Ramai yang berpendapat parti mana yang paling banyak menang kerusi dialah yang akan menjadi kerajaan. Contohnya, Pakatan Harapan yang memenangi lebih banyak kerusi dari parti-parti yang lain, dan ramai yang mengatakan mereka lah yang harus menubuhkan kerajaan. Tapi ia tidak semudah itu. Walaupun PH mempunyai bilangan kerusi yang paling banyak, mereka bukanlah pemenang pilihan raya. Apatah lagi untuk parti-parti yang lain. Untuk sesebuah parti menjadi pemerintah negara, mereka haruslah mempunyai sebanyak 112 kerusi. Ini dikenali dengan majoriti muda. Disebabkan tiada parti yang mendapat 112 kerusi ini, menyebabkan satu keadaan dikenali sebagai parlimen tergantung. Parti-parti yang menang harus bersetuju untuk bergabung membentuk 112 kerusi. Hanya kalau mereka berada di dalam gabungan yang membentuk 112 kerusi ini, barulah mereka dianggap sebagai pemenang. Sementara gabungan dengan kerusi yang terbanyak memilih untuk mengangkat Perdana Menteri mereka. Di sinilah kita melihat drama politik bermula. Pada 20 November, yang di Pertuan Agong memberi masa sehingga 21 November pukul 2 petang hari Isnin untuk gabungan dibentuk. Dalam masa yang singkat ini bermulalah rundingan yang dramatik. 20 November, hari Ahad, sehari selepas PRU berakhir, kita melihat rundingan yang dilakukan oleh parti-parti politik untuk membentuk kerajaan. Mengikut ataupun merujuk kepada keputusan PRU15, ada 6 kemungkinan gabungan yang membentuk kerajaan. Di dalam 6 kemungkinan ini kita melihat parti-parti politik yang seperti air dan juga minyak, kalau dilihat dari mata kasar tidak boleh bergabung, seperti Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Pada hari yang sama, bagaikan bermain catur, Borneo Bloc diketuai oleh Abang Johari ataupun lebih mesra dikenali sebagai Abang Jo selaku Presiden GPS Sarawak membuat langkah pertama bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan hasrat untuk bergabung. Ini diikuti dengan kehadiran pemimpin dari GRS Sabah diikuti dengan 2 calon bebas menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bila rakyat tertanya-tanya apa yang sedang terjadi, GPS membuat sidang media dengan mengatakan kerajaan gabungan PN, BN, GPS dan GRS akan dibentuk. Pada masa itu, seakan rakyat yang menunggu, ramai yang sudah boleh menarik nafas lega adalah yang mula menagih KWSP ataupun menagih cuti yang dijanjikan oleh Perikatan Nasional. Tapi, keesokan paginya, Zahid Hamidi membuat kenyataan yang mereka tidak pernah berunding pun dengan PN ataupun GPS untuk membentuk kerajaan. Selain meminta masa dari yang di Pertuan Agong untuk melanjutkan lagi tempoh masa rundingan dan ia diperkenankan, maka harapan untuk bercuti hancur lebur bila kenyataan Datuk Seri Zahid ini membuatkan rakyat kembali keliru. Di sinilah ramai yang mengesyaki Zahid mempunyai rancangan lain, iaitu untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bagaikan minyak dengan air. Bila Zahid Hamidi sudah menafikan wujudnya rundingan di antara GPS dan juga PN ini,
Keesokan paginya, pada 21 November, pemimpin-pemimpin Barisan Nasional membuat perjumpaan dengan pemimpin Pakatan Harapan di Hotel Sri Pacific. Dengan itu, ramai yang menggelar ini sebagai langkah Sri Pacific. Tiada kata putus yang diumumkan, hanya desas-desus Zahid Hamidi membuat gerak langkah meminang Pakatan Harapan untuk bergabung. Ialah, inai sudah dijari, tinggal membuat kenduri lagi. Ini menimbulkan satu tanda tanya. Kenapa dia menolak gabungan Melayu Islam Perikatan Nasional dan lebih rela bergabung dengan musuh ketat mereka iaitu DAP? Bukankah selama ini Zahid sendiri yang lantang menjerit no Anwar, no DAP? No DAP, no Anwar. Pada waktu inilah rakyat sedar semua telah digem oleh Zahid Hamidi. Di sinilah terbongkar semua konspirasi yang ada, perbualan Anwar dan Zahid, rancangan rahsia mereka menjatuhkan Muhyiddin. Perjanjian rahsia mereka bukan lagi konspirasi semata-mata, tetapi satu kebenaran. Inilah insiden terbaik untuk menggambarkan rakyat di bawah berlawan, pemimpin di atas berkawan, buat rakyat naik sawan. Untuk memahami perkara ini, kita lihat tunjak perjuangan PH. Sejak laungan reformasi Anwar Ibrahim pada tahun 1998 dahulu, ialah untuk menumbangkan Parti Barisan Nasional yang pada waktu itu dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Laungan reformasi kekal bergema sehinggalah mereka berjaya menundukkan Barisan Nasional semasa pemerintahan Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2018 dahulu. Dan untuk PRU 15 ini, sentimen menolak Barisan Nasional sangat kuat. Ia menjadi salah satu faktor utama rakyat membuang undi. Begitu juga dengan Barisan Nasional. Pakatan Harapan adalah musuh tradisi mereka. Zahid Hamidi lantang melaungkan no Anwar, no DAP di atas pentas. Sekarang, dia pula yang meminang Anwar Ibrahim dan juga DAP untuk membentuk kerajaan. Sementara pakar pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Nor Nirwandi dari UiTM mengatakan UMNO akan menempah maut kalau bergabung dengan PH. Laungan dan sentimen inilah yang menjadi asas kepada penyokong-penyokong kedua-dua parti untuk menolak sesama sendiri. Jadi bila wujud rancangan untuk bergabung, ada segelintir rakyat yang terasa seperti diperbodohkan, dikhianati, dipermainkan dan mula serik dengan permainan politik peribadi. Tsunami penyokong akar umbi BN. Di sinilah kita melihat penyokong akar umbi dan penyokong tegar BN lantang bersuara mengkritik keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Tan Sri Noh Omar dan Ketua Penerangan UMNO Sharil Hamdan sudah awal-awal meletakkan jawatan dan menggesa Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Datuk Seri Hishamuddin tegas dengan pendirian no DAP, no Anwar dan sanggup dipecat. Sebahagian besar Ketua UMNO Pusat yang diketuai oleh Tan Sri Anwar Musa dan Datuk Seri Tajuddin mula bersuara mengkritik cara pimpinan Zahid Hamidi yang bagi mereka harus meletak jawatan mengikut jejak langkah Datuk Seri Najib yang meletakkan jawatan dengan terhormat selepas kekalahan BN semasa PRU 14 dahulu. Rata-rata mereka ni lebih rela untuk menjadi pembangkang yang berintegriti, bangkit semula semasa PRU 16 nanti daripada mengkhianati mandat yang diberikan oleh pengundi mereka untuk menolak Anwar, DAP ataupun Pakatan Harapan. Setelah menerima tekanan yang hebat, mesyuarat tertinggi di antara pemimpin Barisan Nasional pun diadakan. Dan mereka sebulat suara untuk tidak menyokong mana-mana parti dan mahu menjadi pembangkang. Sementara mereka memberikan keputusan untuk menubuhkan kerajaan kepada Agong. Kenapa Zahid Hamidi terdesak? Sekarang, kita tanya satu persoalan yang panas. Kenapa Datuk Seri Zahid Hamidi terhege-hege untuk bergabung dengan Pakatan Harapan? Mengikut desas-desus daripada perbualan rakyat, ada yang berpendapat Zahid Hamidi all out, go hard or go to jail. Menurut Tan Sri Anwar Musa, Zahid Hamidi mempunyai perancangannya sendiri. Adakah rancangannya ini dikaitkan dengan pendedahan Tun Muhyiddin Yassin mengatakan Zahid pernah berjumpa dia untuk menggugurkan kes mahkamah dia? Adakah ini motif sebenar kenapa Zahid Hamidi menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin menjatuhkan dia sebagai Perdana Menteri dahulu? Rakyat yang masih tergantung.
Sehinggalah petang 22 November hari ini, masih belum ada lagi keputusan yang dibuat. Keputusan Barisan Nasional untuk tidak berpihak kepada mana-mana parti politik lagi merumitkan keadaan. Rakyat mahu tahu siapa Perdana Menteri dan siapa yang akan menubuhkan kerajaan. Dengan itu, Yang Tuan Dipertua memanggil dua pemimpin iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menghadap ke istana. Waktu ini, rakyat menjangkakan kita akan mendapat Perdana Menteri baru hari ini dan juga gabungan kerajaan baru hari ini. Apa yang menarik perhatian, Tan Sri Muhyiddin Yassin keluar dulu. Ini memberikan gambaran mungkin Anwar Ibrahim yang dilantik menjadi Perdana Menteri. Namun begitu, beberapa minit kemudian lebih kurang 5.30 barulah Anwar keluar daripada istana dan bercakap dengan media. Waktu ini, penyokong-penyokong Anwar mahu dengar dari mulut beliau sendiri dia telah dilantik menjadi Perdana Menteri. Tapi ramai yang kecewa bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata belum ada keputusan yang dibuat. Apa yang dia sampaikan hanyalah titah daripada Tuan Yang di-Pertuan Agong yang mahukan kerajaan yang inklusif. Bermaksud kerajaan yang inklusif terhadap kaum, agama dan juga wilayah. Tidak berhenti di situ, beberapa minit kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin pula membuat kenyataan media. Katanya mereka telah memberikan SD ataupun surat daripada ahli parlimen untuk menyokong dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi mereka diberitahu yang jumlah kerusi mereka tidak mencukupi dan mereka diarahkan untuk bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan. Namun begitu, Tan Sri Muhyiddin Yassin tegas mengatakan mereka tidak akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Membuatkan rakyat tertanya-tanya, bilakah drama ini akan berakhir? Apakah persetujuan yang akan dicapai nanti? Dan yang paling penting bila? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun mengatakan tiada timeline, bermaksud kita tidak tahu bila akan ada keputusan. Sekarang ni kita hanya perlu tunggu dan lihat, dan parlimen tergantung, rakyat pun tergantung. Untuk saya pula, ini adalah video politik terakhir yang saya akan muat naik berkenaan PRU 15. Kepada mereka yang cakap, oh Ikram jangan cakap pasal politik, itu ini, ingin saya nyatakan di sini yang kalau saya bercakap pasal politik bukanlah sesuatu benda yang baru untuk saya. Kepada mereka yang follow saya, dari 2014 lagi saya gemar untuk bercakap pasal politik, tapi saya tidak berpihak kepada mana-mana parti politik. Namun begitu, ini adalah video terakhir saya. Kalau saya mau follow lagi cerita ni, memang saya tidak tahu sampai bila saya akan upload video politik. Lama-lama channel ni pun jadi channel politik. Tidak. Lepas ni kita akan teruskan dengan perkongsian lain. Saya ada cadangan untuk membuat edisi khas untuk World Cup. Jadi make sure kamu subscribe di Kupi-Kupi Go. Apa pendapat anda pula? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Namun begitu, janganlah kita bergaduh-gaduh sebab sekarang kita tahu rakyat di bawah bergaduh tapi mereka di atas bersalaman, minum kopi, bergelak ketawa. Jadi tidak guna untuk kita terlampau taksub dan berdebat tentang politik. Cukup sekadar kita tahu apa yang sedang terjadi. Itu adalah perkongsian daripada saya. Pastikan anda share video ni dengan rakan-rakan anda yang masih lagi keliru dengan apa yang terjadi. Akan lebih banyak lagi huraian dan rungkaian bermanfaat seperti ini di Kupi-Kupi Go. Pastikan anda subscribe, like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.